Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu pada buku teks muka surat 114 ayat majmuk. Okey? Ayat majmuk yang bertajuk hari ini ialah Mari Kutip Durian. Okey, jom baca sama-sama dengan cikgu. Pada musim buah-buahan, Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Datuk Kalang ada dusun durian. Dusun durian Datuk terletak di lereng bukit. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Datuk memasang jaring di sekeliling dusunnya. Buah durian yang gugur akan tersangkut pada jaring tersebut. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Datuk menjual buah durian kepada peraih atau pemborong. Okey, bagus. Semua dah habis baca. Kalau yang tak lancar baca, boleh playback balik nanti. Baca lagi sekali. Kemudian, kita kenali dahulu apa itu ayat majmuk. Okey, tengok dekat bijak bahasa. Ayat majmuk ialah cantuman dua ayat tunggal atau lebih. Okey, kita tengok contoh. Dekat sini, yang tulisan berwarna merah ini ialah ayat majmuk. Cantuman kepada dua ayat tunggal. Okey, apa contoh ayat tunggal nombor 1 ni? Nombor 1, kalau kita baca ayat tunggal dia ialah Kalang pulang ke kampung. Ayat tunggal yang kedua, keluarga Kalang pulang ke kampung. Bila kita digabungkan dalam ayat majmuk, kita tambah kata hubung dan, jadi kita cantumkan terus Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Boleh faham? Ini cantuman daripada dua ayat tunggal bila digabungkan dan ditambah dengan kata hubung dan dicantum jadilah ayat majmuk. Kita tengok contoh yang kedua. Bukit itu tidak tinggi. 1 ayat tunggal. Yang kedua, bukit itu curam. Ayat tunggal yang kedua. Jadi bila kita tambah kata hubung tetapi, jadi kita gabungkan dua ayat tunggal tadi. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Boleh? Boleh ikut dengan cikgu. Sekarang kita tengok yang ketiga. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal. Ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua. Datuk membawa buah durian dengan lori. Jadi, bila kita tambah kata hubung atau kita gabungkan dua ayat tunggal tadi menjadi satu ayat majmuk. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Okey, sambung lagi satu. Ayat yang terakhir, ayat tunggal yang pertama dia, Datuk menjual buah durian kepada peraih. Ayat tunggal yang kedua, Datuk menjual buah durian kepada pemborong. Kita gabungkan dua ayat tunggal ini kepada satu ayat majmuk dengan penambahan kata hubung atau. Jadi, Datuk menjual buah durian kepada peraih atau pemborong. Okey, kalau kamu nak kenal pasti, ayat tunggal ialah satu subjek, satu predikat. Contohnya, Kalang pulang ke kampung. Kalang ni ialah satu subjek. Subjek yang pertama, satu je. Dia seorang saja Kalang. Okey, kalau kita masuk kepada ayat majmuk dia digabungkan dua subjek dalam satu predikat. Contoh subjek pertama Kalang, subjek yang kedua ialah keluarganya. Predikat dia pulang ke kampung. Pulang ke kampung sama.
Bila tambah kalang dan keluarganya, itu dah jadi dua subjek. Okey, apa subjek ni? Dari minggu lepas kita duk belajar subjek. Subjek ni ialah boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi. Frasa nama ni lah kalang dan keluarga. Maksudnya semua kata nama. Kata nama am, kata nama khas boleh duduk di depan. Contoh kata nama khas ialah nama orang, kalang. Dan kata nama am, keluarganya. Okey. Yang kedua, bukit. Kata nama am. Yang ketiga, datuk. Kata nama am. Yang keempat pun datuk, kata nama am. Jadi yang orang dekat depan ni selalunya yang kita bina ayat kata nama am dan kata nama khas ialah subjek yang duduk dekat depan. Predikat tu ialah penerangan kepada subjek. Apa yang dia buat? Contoh subjek cikgu tadi, kalang dan keluarganya. Ini sampai habis dia punya subjek. Pulang ke kampung ialah predikat. Pulang ke kampung. Pulang ke kampung ialah predikat. Sebab itu ialah penerangan kepada subjek apa yang dia buat. Faham tak? Okey, untuk menguji kefahaman kamu, kita sambung tengok pada muka surat 115. Tengok sama-sama. Kita nak bina ayat majmuk. Dia dah beri ada 3 kata hubung dekat sini. Kita kena pilih dan, atau, tetapi. Okey, kita tengok dulu bahagian 1. Kalang. Okey, pilihan yang ada dekat sini ada 3. Nombor 1, Alia melawat ke pusat sains negara. Sangat berguna. Tidak. Kena pilih. Jadi, takkanlah kalau kita pilih kalang, akan kita pilih sangat berguna. Kalang tidak. Salah kan? Jadi, mestilah kalang Alia melawat ke pusat sains negara. Kita nak pilih apa jawapan dia? Kita nak pilih dan, kita nak pilih atau, kita nak pilih tetapi. Cuba dengar, kita baca satu persatu. Kalang dan Alia melawat ke pusat sains negara. Kalang dan Alia. Macam betul je. Okey, kita cuba. Kalang atau Alia melawat ke pusat sains negara. Kalau ada atau, selalunya kita ada tanda soal. Kalang atau Alia melawat ke pusat sains negara. Jadi, tapi ini ialah noktah. Betul ke tak atau ni? Yang ketiga, Kalang tetapi Alia melawat ke pusat sains negara. Macam jauh sangat je kan? Jadi, yang paling betulnya ialah dan. Kalang dan Alia melawat ke pusat sains negara. Siapa betul? Angkat tangan. Okey, bagus. Sekarang kita tengok ayat yang kedua. Telefon pintar ini mahal. Ada pilihan atau tetapi. Telefon pintar ini mahal atau telefon pintar ini tetapi. Okey, telefon pintar ini mahal tetapi. Apa pilihan jawapan dia? Sangat berguna ataupun tidak. Telefon pintar ini mahal atau tidak. Ataupun telefon pintar ini mahal tetapi sangat berguna. Nampak? Boleh guna dua-dua. Telefon pintar ini mahal atau tidak? Ditanya orang. Telefon pintar ini mahal tetapi sangat berguna. Mana satu kamu akan pilih? Dua-dua ayat tu betul. Bagus. Dua-dua ayat tu betul. Telefon pintar ini mahal tetapi sangat berguna. Satu ayat. Yang kedua, telefon pintar ini mahal atau tidak. Maksudnya dia nak tanya harga telefon tu mahal atau tidak. Okey. Sekarang kita pilih yang ketiga. Kamu hendak melihat pameran sains tetapi tidak. Ataupun kamu hendak melihat pameran sains atau tidak. Mana jawapan kamu? Ya, betul. Dia ialah A atau. Kamu hendak melihat pameran sains atau tidak. Kamu tak boleh pilih kamu hendak melihat pameran sains tetapi sangat berguna. Atau sangat berguna. Salah. Yang boleh kita guna tadi nombor 2 ni sahaja yang boleh guna atau dengan tetapi dekat sini.
Nombor 3, satu saja boleh guna. Kamu hendak melihat pameran sains atau tidak? Boleh faham? Okey, dah semakin jelas kan? Dah semakin nampak. Ayat majmuk mesti ada kata hubung. Okey, masih lagi kita tengok dekat bawah ini. Kata hubung dan. Kita nak bina ayat majmuk. Kamu tengok ini ayat A ialah ayat tunggal yang pertama. B ayat tunggal yang kedua. Alif melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. B. Keluarga Alif melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Kalau kamu perasan, Alif subjek melawat pameran robotik di Kuala Lumpur, predikat. B. Keluarga Alif subjek melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur, predikat. Dan kita tengok predikat dia sama, melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat ialah apabila kita jumpa sama ini, kita akan potong yang serupa. Macam mana kita nak potong yang serupa? Kita tengok dekat sini bawah, kita potong yang di bawah. Melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur sama dengan yang atas. Kita pilih satu saja, Alif dan keluarga Alif. Apabila kita sambungkan keluarga Alif ni, kita jadikan dia keluarganya. Sebab Alif dengan keluarga Alif ialah orang yang sama. Alif tu tak boleh diulang dua kali. Jadi ayat dia akan jadi Alif. Kita tambah kata hubung yang diberi dan keluarganya. Sambung satu sahaja predikat. Melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Noktah. Okey, kita boleh tengok dekat situ jawapan dia. Alif dan keluarganya melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Melawat ke pameran robotik ni semua sama bawah dia kan. Jadi kita ambil dia punya subjek. Nombor satu subjek dia Alif. Yang kedua subjeknya keluarga Alif. Tapi keluarga Alif, Alif ni orang yang sama. Kita tak perlu ulang dua kali. Kita tambah perkataan nya. Nya ni merujuk kepada Alif. Jadi jawapannya Alif dan keluarganya melawat ke pameran robotik di Kuala Lumpur. Boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok kepada atau. Ayat tunggal pertama, ayat tunggal kedua, A, B. A, Alif hendak pergi ke pameran robot kereta. B, Alif hendak pergi ke pameran robot motosikal. Okey, dekat sini dari atas A dengan B semua sama kecuali hujung dia. Kereta, motosikal. Jadi kita tahu kata hubung atau ialah kita gunakan sewaktu kita nak membezakan dua benda. Contoh kereta, motosikal, kita guna atau. Alif dengan Alif, potong yang di bawah ni. Sebab sama. Hendak, potong je. Yang mana sama dekat bawah ni, potong. Ambil satu saja. Jadi ayat dekat sini, kita akan tulis seperti ini. Okey. Alif, sebab sama bawah dia, salin saja. Hendak ke pameran robot. Salin yang sama. Hendak ke pameran robot. Okey, salin dahulu ayat A. Pameran robot kereta. Tambah dengan kata hubung yang warna kuning dia begini. Atau motosikal. Titik. Okey, jawapan dia dekat situ. Kalau kamu boleh nampak. Alif hendak pergi ke pameran robot kereta atau motosikal. Ada perkataan pergi dekat situ. Kejap, cikgu tambah. Alif hendak pergi ke pameran robot kereta atau motosikal.
Maksudnya alif ni yang bawah ni kita tak salin dah. Kita gabungkan jadi satu saja. Ambil yang atas ni, alif hendak pergi ke pameran robot kereta, tambah perkataan atau motosikal. Maksudnya dia nak pergi salah satu. Dan ada atau ni kita boleh guna titik di hujung ayat ataupun tanda soal di hujung ayat. Contohnya, kamu suka warna merah atau biru? Dia tanya, kamu nak warna merah, kamu suka merah atau biru? Salah satu saja jawapan dia. Masa tu kita guna tanda soal. Sama macam ni, kamu hendak melihat pameran sains atau tidak? Tanda soal. Tapi ada juga ayat yang ada nokta. Alif hendak pergi ke pameran robot kereta atau motosikal. Ayat penyata, dia nak bagi tahu salah satu. Dia nak pergi dekat pameran robot kereta atau dia nak pergi pameran robot motosikal. Boleh faham? Okey, yang ketiga, tetapi. Ayat pertama dia, ayat tunggal pertama, Alif cuba menyentuh robot yang dipamerkan. B, ayah melarang Alif menyentuh robot yang dipamerkan. Okey, dekat sini kita tengok A dengan B tidak ada yang sama. Yang samanya hanyalah yang dipamerkan sahaja. Betul tak? Menyentuh robot yang dipamerkan. Menyentuh robot yang dipamerkan. Jadi ayat pertama dia, Alif cuba menyentuh robot yang dipamerkan. Menyentuh robot yang dipamerkan, ayah larang ni sama. Okey. Macam mana kita nak guna? Kita akan potong bawah B ni. Ayah melarang Alif menyentuh robot yang dipamerkan. Okey. Menyentuh robot yang dipamerkan ini kita potong. Kalau dalam buku kamu boleh potong nanti. Okey. Yang tinggal ayah melarang Alif. A kita akan ambil semua. Lepas tu tambah perkataan tetapi. Kita tambah ayah melarang Alif. Tengok macam mana cikgu buat. Okey. Alif cuba menyentuh robot yang dipamerkan. Kita ambil semua yang bahagian A, tambah dengan kata hubung tetapi. Ambil bahagian B, ayah melarang Alif sahaja sebab yang lain sama. A huruf kecil sebab di tengah ayat. Alif kita jadikan dia nya sebab sama. Okey, titik. Alif cuba menyentuh robot yang dipamerkan tetapi ayah melarangnya. Kenapa kita kena gantikan dengannya? Sebab dia ialah orang yang sama. Takkan kita nak tambah Alif cuba menyentuh robot yang dipamerkan tetapi ayah melarang Alif. Nampak ayat tu tidak gramatis. Jadi Alif cuba menyentuh robot yang dipamerkan tetapi ayah melarangnya. Menyentuh robot yang dipamerkan B ni tak perlu ulang lagi. Sebab kita dah ambil dekat bahagian A semua. Boleh faham tak? Boleh? Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian buku aktiviti. Muka surat 42. Kita nak buat sama-sama. Cikgu nak kamu ambil buku aktiviti kamu dan kita akan buat. Boleh? Okey, kita tengok dulu. Ayat tunggal A, Kanang hendak melihat pameran basikal solar. B, Kalang hendak melihat pameran basikal solar. Kata hubung yang dia bagi ialah dan. Okey, macam mana kita nak buat? Kita akan potong B yang bawah ni yang sama. Hendak, potong hendak. Melihat pameran basikal solar. Nampak tak? Semua ni sama dengan yang atas. Jadi kita tak akan ambil yang bawah. Yang tinggal B ni ialah Kalang. Okey. Atas kita akan ambil semua. Kanang hendak melihat pameran basikal solar. Dekat mana kita nak tambah dan ni? Kalau subjek dan, kita tambah di hadapan.
Kanang dan Kalang yang tinggal hendak melihat pameran basikal solar. Okey, kita tulis dekat situ. Kanang dan Kalang, nama orang mesti huruf besar. Hendak melihat pameran basikal solar. Nokta. Okey. Aturkan betul dekat ni atas garisan. Kamu tulis betul-betul atas garisan. Okey, nampak tak? Kanang dan Kalang hendak melihat pameran basikal solar. Sebab apa? Kita dah potong B ni. Kita ambil yang atas sahaja. Kanang hendak melihat pameran basikal solar dan B dia tinggal Kalang sahaja. Kita tambah dan oleh sebab Kanang dan Kalang ni ialah subjek, dia akan duduk di depan. Kanang dan Kalang. Sambung, hendak melihat pameran basikal solar. Boleh faham? Jadi, atas sini A dan B ialah ayat tunggal. Yang cikgu baru tulis ialah ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Dia ada dua subjek, Kanang, Kalang. Dan dia ada kata hubung dan. Kanang dan Kalang hendak melihat pameran basikal solar. Boleh faham? Okey, kita cuba buat ayat atau. Kali ni ayat atau dia beri dah siap-siap tanda soal. Kita tengok dekat sini. Ayat tunggal A. Pameran basikal solar diadakan di Pusat Sains Negara. Mana dia punya subjek? Subjeknya ialah pameran basikal solar. Okey. Yang kedua, pameran basikal solar diadakan di Yayasan Inovasi Malaysia. Mana dia punya subjek? Pameran basikal solar. Predikat dia pun ada dua. Pilih salah satu. Yayasan Inovasi Malaysia, Pusat Sains Negara. Yang pertama ni, cikgu kata kalau sama kita potong. Jadi pameran basikal solar diadakan di. Nampak? Semua pameran basikal solar diadakan di. Yang atas ni pun sama tulis. Tapi kita potong yang di bawah. Okey, macam mana kita nak buat? Kita akan salin semua yang di atas. Pameran basikal solar diadakan di Pusat Sains Negara. Tambah perkataan atau ambil yang B. B yang tinggal ialah Yayasan Inovasi Malaysia. Ayatnya akan jadi, pameran basikal solar diadakan di Pusat Sains Negara atau Yayasan Inovasi Malaysia. Tanda soal. Boleh faham? Yang sama yang akan kita potong ialah yang di bawah, yang B. Yang A kita akan kekalkan. Dan bila kita kekalkan, kamu tengok dekat mana kamu nak tambah atau. Jangan kamu salin A, kamu salin B, tapi kamu tinggal atau. Atau dan tetapi dan ini, dia mesti kamu sesuaikan di dalam ayat. Sama ada dia duduk di depan ataupun dia duduk di belakang. Sekarang kita tengok jawapan cikgu. Okey, jawapan cikgu kat sini. Pameran basikal solar diadakan di Pusat Sains Negara atau Yayasan Inovasi Malaysia. Tanda soal dia dah bagi. Jadi, kamu jangan tulis macam cikgu. Kamu kena tulis betul-betul di atas garisan. Nampak cikgu letak atas garisan. Okey.
Pameran basikal solar diadakan di Pusat Sains Negara atau Yayasan Inovasi Malaysia. Tapi kalau kamu tulis rapat dekat sini lagi baguslah sebab dekat dengan dia punya tanda soal. Boleh faham tak? Pilih gabungkan A dengan B ayat dia. Ayat yang sama tak perlu ulang 2 kali. Tambah atau, tambah dan, tambah kata hubung yang diberi ni dekat tempat yang sesuai. Boleh faham? Okey, cikgu akan tinggalkan ayat nombor 3 dan nombor 4 ini untuk kamu cuba buat sendiri. Kemudian bila dah siap, boleh hantar kerja kamu kepada cikgu. Hantar dalam secara WhatsApp bergambar. Tangkap gambar kerja kamu, cikgu akan tanda dan pulangkan balik. Boleh? Okey, cikgu harap kamu faham hari ini. Apa yang kita belajar ialah ayat majmuk gabungan daripada 2 ayat tunggal dan ada kata hubung. Hari ini kata hubung yang kita belajar dan atau tetapi. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.